orang yang paling Allah cinta dekat dunia ni ada seorang. Ada seorang ini orang yang Allah paling cintalah atas muka bumi. Biasanya orang yang Allah cinta ni orang yang banyak semayang, dan semayang itu penyebab dia buat benda ni. Semayang ni power lah. Semayang dia tu Allah Ta'ala bagi sampai dia buat benda ni yang Nabi sebut ni. Kita tak jadi orang yang semayang banyak tapi benda ni tak buat. Benda ni lah yang Nabi kata orang yang paling Allah cinta dekat muka bumi. Siapa dia? Iaitu orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Dia tu paling bermanfaat kepada manusia. Kalau dalam keluarga, dia antara anak yang paling bermanfaat. Contohlah, kalau kat lorong jiran, dia tu orang yang paling bermanfaat. Berberebut nak jadi orang yang bermanfaat. Di pejabat, dia antara orang staf yang paling bermanfaat kepada rakan-rakan sejawat. Kat surau bersama, dia orang yang paling bermanfaat. Ada dia selesai masalah. Sebab dia suka menyelesaikan masalah orang. Inilah yang Nabi sebut orang yang paling Allah cinta. Kita tak nak orang yang banyak semayang kan. Semayang tak masalah. Semayang banyak tapi bila orang minta tolong, tuan-tuan sekalian, buat tak tahu je, malas lah. Minta tolong sikit, malas. Adik-beradik minta tolong, tak mau tolong. Mak ayah suruh minta tolong, tak nak. Jemaah minta tolong, tak mau. Isteri suruh lipat kain, tak nak. Buang sampah pun tak mau. Semua tak nak. Cuci tandas tak nak. Isteri semua buat. Tak ada kurang manfaat, tidak bermanfaat mereka ni kepada manusia. Habis. Itu orang. Kemudian disebut lagi amalan yang paling Allah cinta ada 4, tuan-tuan sekalian. Ini pun sama bagi mereka-mereka yang semayang power lah. Yang dia dengan Allah Ta'ala ni bagus. Sehingga Allah Ta'ala jadikan manusia ni 4 perkara. Amalan ni Allah paling cinta. Kalau ada 4 ini antara Allah Ta'ala paling cinta lah. Amalan dekat dunia sebelum mati. Dan mati besok tanam sebelah kan. Tanam sebelah habislah. Yang pertama iaitu orang yang gembirakan hati orang lain. Dia suka gembirakan hati orang. Ini amalan yang Allah cinta. Gembirakan. Datang surau, imam tak ada, dia naik, orang semua gembira. Ya. Datang maghrib, imam tak ada, waktu Ramadan, dia naik jadi imam, orang gembira. Datang mengisi surau, orang gembira. Sonok tengok. Okey, gembirakan. Tanya khabar, gembira orang itu. Tanya khabar jiran, gembira ya jiran. Tanya khabar rakan sejawat, gembirakan tuan-tuan sekalian. Jangan bagi orang susah hati, gembirakan. Gembirakan isteri. Okey? Belikan dia baju raya, contoh. Gembira dia. Gembirakan hati anak-anak. Ini termasuk dalam yang Nabi kata Allah cinta amalan ini. Yang kedua, hilangkan salah satu kesusahannya. Kita hilangkan susah dia. Apa saja susah dia kita hilangkan. Tuan-tuan sekalian. Di tempat saya tu ada seorang yang kehilangan tempat tinggal. Tak boleh bayar sewa, maka disuruh keluar. Sekarang dia duduk dekat surau, tidur kat belakang. Ada orang komplain. Jumpa saya. Saya kata biarlah, awak tak susah. Dia susah. Kerja susah nak dapat. Di situ dia tidur, di situ dia makan. Di situlah dia beribadat. Dia susah. Takkan kita nak halau dia kan? Duduklah sini sampai awak dapat rumah, sehingga awak dapat kerja. Ada orang komplain, menyusahkan orang lah, busuk lah. Kita tak susah, memanglah saya kata. Saya bagi tahu orang yang komplain tu, saya jumpa dia, kita tak susah, kita senang. Ini orang susah kan. Ada India datang surau kami tuan sekalian. India datang bawa anak kecil dengan isteri dia, pakai seluar pendek, tak pakai kasut, tak pakai selipar. Nak jumpa pengerusi. Saya pun datang. Kenapa cik? Anak saya tak makan. Mana anak cik? Kat motor. Saya pergi tengok anak dia, tak makan, sakit, demam, tengok okey.
Kita bagi dia duit. Siapa yang bagi duit ni? Duit surau lah. Kita hilangkanlah salah satu kesusahan dia. Mungkin kita tak dapat hilangkan kesemuanya. India tuan-tuan, kenapa tak pergi kuil? Mungkin dia pergi kuil, mungkin tak dapat ke apa, dia kena halau, mungkin kita bukan tahu. Apa ni ustaz? India datang, ia susah. Cina datang tuan-tuan sekalian, surau kami Cina datang. Nak apa cik? Saya susah ni, saya tak ada makan. Kita bagi, kita akan halau dia. Walaupun kita tak boleh nak selesaikan 15 masalah dia. Cina ni, India ni, orang asli ke datang surau. Itulah peranan datang ke surau. Itulah peranan surau sebagai pusat masyarakat. Itu yang Nabi anjurkan dekat masjid Nabi. Pusat ibadah 24 jam, pusat masyarakat. Orang datang minta bantuan mesti bagi. Jangan kata ini semua ni penipu ni. Itu dia urusan dengan Allah. Kita bagi je lah. Apa masalah kita? Duit surau bukan nak tengok jadi kaya, bukan nak dibisneskan. Duit surau nak dikeluarkan. Masuk mesti keluar cepat-cepat, saya kata. Masuk dalam tabung mesti keluar cepat-cepat. Jangan simpan. Jangan buat bisnes. Tak boleh. Kita tak setuju ni. Masuk keluar cepat. Masuk keluar cepat. Lagi-lagi yang solat Jumaat ini. Masuk keluar cepat. Bila keluar cepat Allah tambah lagi. Bila keluar cepat Allah tambah lagi. Bukan tengok amount 400,000. Bukan tuan-tuan. Keluar je keluar. Walaupun EJK goyang ni. EJK pun goyang nak keluar duit. EJK pun goyang. Saya kata, kalau kita yakin dengan janji Allah SWT, kita langsaikan semua masalah orang, maka Allah Ta'ala akan langsaikan masalah seluruh umat di tempat kita. Baru tak goyang. Jangan goyang tuan-tuan. Habis. Yang ketiga ni paling payah, walaupun patutnya kita boleh buat. Apa dia? Bayar hutangnya. Bayar. Tuan-tuan, ada satu keluarga saya jumpa tuan sekalian, ada seorang 8 orang adik-beradik. Seorang ni ada 4 hutang bank tak boleh bayar, muflis. Baik. Sian tengok, kena panggil pergi bank, muflis tuan sekalian. Pinjam BSN tak boleh bayar, pinjam Bank Rakyat tak boleh bayar, business out. Apa adik-adik buat? Okey, abang Ngah bayar BSN, abang Lang bayar Bank Rakyat, yang ni bayar CMB. Adik-beradik tolong bayar hutang adik yang susah. Walaupun adik tak tahu pun abang-abang dan adik-adik bayar. Mana tahu, tahu-tahu dah habis ya. Ingat senang ke adik-beradik nak bayar hutang adik-beradik ini? Kau punya hutang, kau punya pasal lah. Ini yang berlaku. Kau yang buat hutang, kau bayar. Oleh kerana adik-beradik yang 8 ni bagus, seorang ni ada masalah, anak 4 tuan sekalian. Semua adik-beradik tolong bayarkan hutang seorang ni. Walaupun dia tahu adik ni banyak masalah. Tapi ya abang-abang tolong bayarkan potong gaji setiap bulan sampai habis hutang. Ini adalah amalan yang Allah cinta. Bukan semayang banyak tapi benda tak nak buat. Banyak semayang tapi suruh tolong orang bayar hutang adik-beradik pun payah. Banyak bayar hutang kat Palestin. Saya setuju. Hantar Palestin ni saya setuju. Tapi bila adik-beradik susah, seorang pun tak nak ambil pot. Kan? Kita punya rakan sejawat yang susah, kita bukan tahu. Tuan-tuan pernah tanya tak rakan sejawat yang susah? Tanyalah, ada yang susah tuan-tuan. Kan jiran-jiran kita bukan semua senang, walaupun rumah dia besar, tapi susah. Berapa dah ni? Last. Kan panjang masa pun, pendek je. Kan? Last kali tuan saya. Inilah yang sepatutnya kita ambil peluang bulan Ramadan tuan sekalian. Amalan yang Allah paling cinta, yang Allah pada syurga ni, nombor 4 ni tuan. Yang orang kadang tak yakin dengan nombor 4 ni. Membazir. Tak ada guna benda ni semua. Apa dia tuan sekalian? Hilangkan laparnya. Inilah peluang. Hilangkan lapar. Bukan buka puasa saja tuan-tuan. Hilangkan lapar waktu moreh pun boleh. Ini semua compare. Kita pentingkan buka puasa, moreh tak penting. Tak, dua-dua penting. Nabi sebut hilangkan laparnya. Saya bila sebut orang compare, buka puasa penting. Betul, buka puasa penting. Moreh pun penting. Lepas tarawih kita lapar balik. Masalahnya kita bagi orang makan, lepas tarawih itu ada moreh, kongkong keripap tuan-tuan sekalian. Itu juga menghilangkan lapar dia. Orang moreh membazir. Tak membazir.
orang yang bagi duit dekat surau RM1 dan surau keluarkan RM1 itu untuk beli more, maka dia mendapat apa yang Nabi sebut. Walaupun dia tidak keluarkan buat beli karipap, AJK keluarkan duit tu balik. Tu saya kata, duit masuk keluar cepat-cepat. Jangan simpan tengok, ada 20,000 ni, biar tunggu 2,100. Jangan sekalian. Masuk duit surau, keluar cepat-cepat. Sign check, cepat-cepat keluar. Siapa sign ni? Bendahari dan pengerusi. Inilah tangan yang berbisa. Tangan yang boleh meruntuhkan surau, tangan yang boleh memberi barakah pada surau. Dia ni sign check. So, kalau di jenis kedekut, tak payah. Mak tengok. Nampak? Kita tak nak jadi surau yang ada duit tapi ensel tak ada. Ensel tandas. Nak berak payah. Pintu berlubang. Nak berak nampak orang terberak. Mihrab cantik ni mak. Minta maaf. Tapi saya tengok ensel tak ada. 4 ensel tak ada. Kenapa tak repair? Repair lah. Baru RM4 satu. Sebab jenis orang yang susah nak sign check ni masalah dia. Tunggu. Tuan-tuan, last kali hilangkan lapar. Artinya tuan-tuan boleh bagi orang hilangkan lapar bila kita belanja orang makan. Contoh bila dah habis puasa besok, kita ajak orang datang rumah kita ketika dia lapar. Dia daripada rumah lapar tau, orang jemput ni. Wih, hari ni ada open house lah, lapar ni. Termasuk dalam Nabi sebut, amalan yang dicintai oleh Allah SWT menghilangkan laparnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.